Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datin Dr. Azizan binti Baharudin, Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamarudin, Ketua Kajian Merangkap Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang berbahagia Yang Amat Arif, Yang Arif, Sahibul Samahah, Sahibul Fadilah, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang diucapkan ke Institut Kefahaman Islam Malaysia bersempena dengan Majlis Pembentangan dan Sidang Media Kajian Pemacuan Transformasi Sistem Perundangan Islam di Malaysia tahun 2010 hingga 2012, Anjuran Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini dimulai dengan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamarudin, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang juga merupakan Ketua Kajian untuk membentangkan hasil dapatan kajian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Nik Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Profesor Datin Azizan, Yang Arif, tuan-tuan dan puan-puan yang saya raikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah dimaklumkan bahawa saya diberi lebih kurang 40 minit untuk memaklumkan tentang dapatan kajian yang telah dilaksanakan hampir 2 tahun baru menyiapkan laporan akhir. Sebelum itu kajian itu sendiri mengambil masa dalam tempoh setahun. Kita telah menyediakan PowerPoint sebenarnya, tetapi atas beberapa kesilapan teknikal yang sepatutnya dibuat dalam bentuk jadual, satu kertas telah diedarkan kepada semua yang hadir pada hari ini untuk melihat apakah dapatan-dapatan dan cadangan pembetulan. Pada masa yang sama, saya dimaklumkan bahawa satu buku laporan akhir yang telah disiapkan bertajuk Kajian Pemacuan Transformasi Sistem Perundangan Islam di Malaysia 2010-2012 yang akan diberikan kemudiannya kepada semua agensi yang terlibat. Walau bagaimanapun kajian ini adalah terhad dan sulit, tapi apa yang dibentangkan selama lebih kurang 40 minit ini adalah intipati sahaja, sebab tidak bolehlah diterangkan dalam tempoh 40 minit perkara yang dilaksanakan selama 2 tahun. Jadi saya merasakan tidak adil dari segi masa untuk melihat secara terperinci dan membentang secara terperinci apa proses yang telah dilalui selama 2 tahun tersebut, tetapi kerana setiap agensi akan diserahkan laporan akhir ini, saya harap dan berdoalah semoga laporan ini dapat dibawa kembali kepada agensi masing-masing supaya cadangan-cadangan pembetulan itu atau cadangan-cadangan untuk memperkasakan lagi agensi itu akan diambil
akan diambil tindakan sekiranya ingin diambil tindakan, sebab kajian ini tidak merupakan satu perintah, bukan jauh lagi perintah yang perlu dipatuhi, tidak. Ini adalah kajian di mana bolehlah diteliti kerana penyelidik yang terlibat ini bila mengeluarkan dapatan-dapatan itu adalah hasil daripada beberapa proses. Pertamanya, kalau kita lihat dalam buku ini sendiri, laporan, kita telah sepanjang kajian dijalankan, pasukan kajian yang telah diurus setiakan oleh saya sebagai penyelaras projek, Dr. Wan Azhar, Wan Ahmad di belakang sana adalah penyelaras urus dia, dan Puan Siti Syamsiah adalah sebagai penyelaras, yang mengambil minit setiap mesyuarat yang kita adakan. Kemudian kita dibantu sebenarnya oleh lebih kurang 10 agensi, dan saya harap semua wakil dari agensi-agensi yang pernah terlibat itu ada di dalam dewan ini, iaitu agensi yang menjalankan kajian empirikal dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang diketuai oleh Profesor Nur Raihan. Kemudian kita harap di dalam dewan ini juga ada wakil dari Akademi Aidit Sendirian Berhad. Saya tak pasti sama ada atau tidak dapat hadir. Saya dimaklumkan oleh Dr. Wan tak dapat hadir. Kemudiannya Seksyen Syariah Jabatan Peguam Negara. Saya pun tidak pasti dah ada wakil atau tidak Seksyen Syariah Jabatan Peguam Negara. Diam tu tanda tak ada lah. Kemudian bahagian penyelarasan undang-undang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ada saya nampak Ustaz. Ya. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, ada wakil, saya nampak yang Arif. Ada. Ada. Jabatan Bantuan Guaman juga turut terlibat, Puan Nur Hadina. Persatuan Peguam Muslim Malaysia, presiden yang kini tidak ada nampaknya, yang ada hanya mantan yang turut terlibat dalam kajian ini. Tuan Haji Isa Ralip. Persatuan Pegawai-Pegawai Syariah Malaysia, saya harap hari ini ada wakil. Dan akhirnya Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM. Yang tadilah Persatuan Peguam Muslim lain, Persatuan Peguam Syar'i lain. Yang tadi Tuan Haji Seralip mantan Persatuan Peguam Syar'i. Persatuan Peguam Muslim Malaysia, Datuk Zainul Rijal pun tak ada ke wakil, Dr. Nur Hidayah. Persatuan Peguam Muslim. Right. Jadi itu dari segi pasukan kajian. Saya cuba sebelum menerangkan dapatan ini menceritakan latar belakang, terutama bagi maklumat mereka yang hadir pada hari ini, yang bermula daripada terus kepada laporan akhir, tidak dari A di mana kami bermula 2 tahun yang lalu. Kami juga telah melantik ahli jawatankuasa substantif, dan tujuan ahli jawatankuasa substantif ini dilantik adalah untuk melihat isu itu, dan mereka merupakan pakar-pakar dalam bidang yang mewakili agensi masing-masing, yang menyediakan kertas dasar supaya dibincangkan seterusnya dalam muzakarah, iaitu Prof. Dr. Nur Raihan mewakili Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, walaupun bukan dalam bidang syariah, tapi beliau adalah dalam bidang research methodology dan banyak membuat kajian empirikal. Jadi dengan tim daripada Universiti Islam Antarabangsa itu, beliau telah selesai, dan kita mendapat dapatan yang saya akan bentang pada hari ini berkaitan dengan perspektif masyarakat awam tentang institusi-institusi berkaitan dengan agama Islam atau perundangan Islam.
Kemudian Datuk Aidit Ghazali dari Akademi Aidit telah memberi beberapa cadangan dan merupakan kertas di dalam laporan ini adalah kertas yang merupakan mukadimah yang menyediakan model untuk pemacuan transformasi. Sebab bila kita berbincang tentang transformasi, kita nak pacukan transformasi itu supaya transformasi itu berlaku. Ya, jadi beliau telah mengemukakan beberapa model model yang turut membantu kita dalam memberi cadangan kepada pembetulan kepada sistem perundangan Islam itu sendiri. Jadi apa yang berlaku? Sistem perundangan Islam itu tidak boleh dibaiki, contohnya bahagian undang-undang saja yang pada masa kini katakan milik JAKIM, tetapi perlu dipacu dari segi pelaksanaan undang-undang itu, dan pada masa yang sama tafsiran undang-undang itu di mahkamah. Contohnya bila ada undang-undang nak draft undang-undang itu di JAKIM, bahagian undang-undang, saya tahu kerja sangat stres ya di JAKIM, terutamanya dengan adanya jawatan kuasa teknikal membantu dari segi melihat undang-undang itu dan bagaimana undang-undang itu dibuat dan di draft dengan aspek-aspek teoretikal dan melihat juga aspek pelaksanaan. Apabila undang-undang itu siap dibawa ke parlimen untuk dibentang dan dibincangkan, yang itu ada pada saya ada loophole sikit kerana kita tidak melibatkan, saya kena mengakui di hadapan ketua pengarah, kita tak melibatkan di dalam kajian ini ahli-ahli politik, pada masa yang sama ahli parlimen yang membincangkan bil berkaitan dengan rang undang-undang yang dicadangkan oleh jawatan kuasa teknikal di bawah JAKIM. Jadi itu adalah satu kelompongan yang tidak mungkin sengaja diadakan pada peringkat fasa pertama ini. Mungkin fasa kedua kita mencadangkan bahawa ada di dalam cadangan pembetulan kita pada penyelidikan yang akan datang, ahli-ahli parlimen perlu dilibatkan supaya mereka memahami rang undang-undang yang dibentangkan di peringkat Dewan Rakyat dan kemudiannya dibincangkan di peringkat Dewan Negara. Yang itu lacking ya. Yang ketiga ialah nombor 4 daripada Tuan Haji Muhammad Nasir Desa. Beliau juga tidak duduk di Seksyen Syariah lagi, Jabatan Peguam Negara. Dan saya rasa wakil pun tak ada. Wakil pun tidak ada. Jadi komitmen yang jitu dari agensi-agensi ini satu keperluan lah untuk kita selaras tindakan kita. Kemudiannya Profesor Madya Datin Dr. Siti Zalikah Muhammad Nur juga tidak dapat hadir kerana berada di hospital pada waktu kini menjalani rawatan. Beliau melihat dari perspektif sejarah perundangan Islam itu sendiri, makna sebelum kita memandu ke hadapan, sekurang-kurangnya sekali-sekala kita lihat juga kepada cermin belakang untuk melihat di mana kita dan ke mana kita akan pergi. Itu bacaan-bacaan semula sejarah perundangan Islam. Dan saya dimaklumkan dapatan penyidikan baru ya dengan terjumpanya batu nisan di Pekan. Selepas terjumpanya batu bersurat. Makna batu bersurat yang dijumpai pada 1303 itu merupakan batu tanda nak menunjukkan bahawa Islam telah dilaksanakan. Dan dengan terjumpanya batu nisan di Pekan, saya pun tak ingat kampung mana di Pekan itu, di batu nisan itu tertulis tarikh 12 something. Makna menunjukkan bahawa Islam telah lama terlaksana, bukan 1303 itu. Jadi sekarang ni dia berganjak ke depan lagi, dan kemungkinan saya juga dimaklumkan dari segi sejarah bila saya melawat Datin Siti Zalikah yang mereka dalam proses menggali tinggalan sejarah di Kedah yang merupakan lebih awal lagi pada kurun 13. Maknanya cerita Lembah Bujang tu
mungkin akan create satu lagi cerita baru bahawa tinggalan perundangan Islam itu lebih awal lagi dari batu bersurat. Datuk Haji Wan Muhammad, Datuk Syekh Abdul Aziz, kita minta pandangan beliau dan penulisan beliau tentang ini mewakili masa tu Ketua Pengarah JAKIM menyediakan tentang pelan tindakan JAKIM dalam proses transformasi dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh JAKIM. Juga dari JKSM yang diketuai oleh Tan Sri Ibrahim Lembut, apakah cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh JKSM, institusi yang paling penting dalam mentafsir undang-undang yang telah dilaksanakan. Tuan Muhammad Nazri Abdul Rahman dari Jabatan Bantuan Guaman, saya tak pasti beliau ada di dalam dewan ini atau tidak. Tetapi nampak gayanya tak adalah muka Tuan Haji Muhammad Nazri, di mana Jabatan Bantuan Guaman merupakan satu jabatan penting memberi bantuan guaman kepada orang ramai yang ingin menggunakan institusi-institusi Islam, terutama Mahkamah Syariah. Jabatan Bantuan Guaman bahagian syariah, sebab dia ada bahagian sivil, bahagian syariah. Dan kita dimaklumkan telah berlaku transformasi, tetapi ramai yang tidak tahu apa yang berlaku dengan Jabatan Bantuan Guaman, termasuk kerana nama yang telah dipakai dan telah kekal dalam ingatan orang ialah BBG. Jadi bila tukar JBG, terutama yang baru-baru ni, JBG ni apa pula? Jadi kita harap lebih banyak kita rasa pendedahan tentang tugas JBG ini. Kemudian Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, pada satu ketika di bawah Tuan Haji Muhammad Isa Abdul Ralib, saya rasa telah mula dikenali apabila ada ruangan di dalam media dan ramai yang bertanya soalan-soalan macam biasa, walaupun jawapan yang diberikan itu dalam ruang yang sempit, yang hanya boleh jawab dalam ruang separuh muka surat khabar agaknya, itu pun pada hari tertentu saja, hari Rabu, setiap hari Rabu. Kemudian Datuk Setia Haji Muhammad Azib Muhammad Isa adalah satu pilot study kepada peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam Negeri, yang diwakili oleh Majlis Agama Islam Selangor, yang kita anggap salah satu majlis yang proaktif. Antara yang proaktif, saya tak mengatakan hanya Majlis Agama Islam Selangor, nanti orang kata saya bias, tapi antara Majlis Agama Islam yang agak ke depan dengan kutipan zakat yang tertinggi setakat ini di Malaysia di samping Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi ahli jawatankuasa substantif ini kita kumpul supaya dijadikan rujukan untuk perbincangan dalam muzakarah tentang apakah langkah seterusnya. Dan langkah ini sebenarnya bukan langkah biasa, ia adalah langkah transformasi, iaitu kita mahukan sistem perundangan Islam itu ditransformasikan, kerana sekiranya syariah itu dilaksanakan separuh-separuh, kita tidak dapat melihat keindahan syariah itu sendiri. Tetapi dalam keadaan yang ideal itu tidak tercapai, itu tidak bermakna kita jangan berbuat apa-apa. Makna kita berusahalah dalam ruangan dan kekangan perundangan yang sedia ada ini melaksanakan yang terbaik. Dan saya mengucapkan tahniah kepada IKIM di bawah pimpinan Datuk Nik kerana memberi ruang untuk menjalankan kajian ini yang saya dimaklumkan asalnya jumlah kos adalah agak rendah, tetapi kemudiannya bila ada keperluan tu dia naik sikit dan saya dimaklumkan dia meningkat kemudiannya hampir kepada 100,000 Datuk, kelebih pada tu. Dengan tambah hari ni yang ingat naik lagi lah, escalate lagi, sebab kita kena ambil kira setiap sen wang yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dapatan ini. So, yang itu adalah latar belakang cerita yang saya ambil agak lama sikit untuk menceritakan, lebih kurang 20 minit, kerana saya ingin yang hadir di dalam dewan ini memahami latar belakang kenapa kajian ini dilakukan, supaya supaya dapatan yang kita hasilkan ini duduknya betul.
Jadi apakah rangka yang sebenarnya bagi ini, iaitu kita berdasarkan kepada objektif kajian ini dijalankan. Ya. Semua sedia maklum yang di dalam Dewan ini mereka yang terlibat dalam sistem perundangan Islam itu sendiri, sama ada setuju dengan cara sistem itu dilaksanakan atau tidak. Saya ingat semua ada hasil dapatan ya, tidak ada di atas meja. Kalau kita, saya juga diberi sehelai kertas di sini yang berwarna merah di dalam fail. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, kalau kita lihat pengenalan dulu, asal usul kenapa kajian ini dijalankan ialah kita lihat bagaimana cabaran di abad 21 ini terhadap sistem perundangan Islam Malaysia. The whole system. Kita tak boleh cakap JAKIM saja. Masa kita mula-mula buat kajian ini, yang kita terfikir adalah hanya mahkamah. Kita tanya perspektif orang awam bila cakap sistem perundangan Islam itu apa sistem perundangan Islam? Oh, itu mahkamah syariah. Kalau JAKIM ni dilihat dalam konteks yang berbeza. Nombor satu, mahkamah. Sebab itu kajian yang dijalankan, empirical yang dijalankan oleh Prof. Nur Raihan menunjukkan berlaku salah tanggapan. Ya, sistem is equals to mahkamah, mahkamah is equals to sistem perundangan Islam. Itu saja. Kemudiannya bila kita kumpulkan setiap agensi yang kita panggil stakeholders ini, setiap agensi itu kita dapati sebenarnya ada 10 agensi itu yang terlibat secara langsung, 10 agensi. Tetapi seperti yang saya maklum tadi, kita tak masukkan ahli-ahli parlimen. Tidak masukkan. Mungkin pada masa akan datang, ahli-ahli parlimen, kita boleh masukkan NGO. Ada 2-3 lagi agensi yang kita tidak masukkan kerana kekangan masa dan kekangan kewangan. Dan biasalah bagi research, kemudian bila kita dah buat baru kita perasan yang these are important factors di dalam kajian yang kita tidak masukkan kerana sebab-sebab yang tertentu. Ya. Kalau dah diberi laporan akhir nanti boleh bacalah kekangan-kekangan tersebut. Tetapi kekangan-kekangan ini tidak menghalang kita untuk dapat dapatan yang tepat. Dia tidak menghalang dapatan yang tepat. Maknanya kalau tak ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada lebih baik. Kalau ada lebih baik. Dan kita dapati sekarang ni kalau dari segi sejarah, sistem perundangan Inggeris yang dibawa masuk oleh kolonial British kemudiannya berjaya meminggirkan Islam dan syariahnya melalui pelbagai bentuk diskriminasi. Ini merangkumi bidang kuasa, prasarana, keuangan, modal insan dan lain-lain. Yang ini kita telah dapati dalam muzakarah kita, ini adalah sebab-sebab. Ada lebih kurang 30 dapatan kita bagaimana perundangan Islam itu dipinggirkan. Tetapi itu tidak bermakna kita menerima sistem perundangan Islam itu dipinggirkan. Semua agensi berusaha untuk memastikan kita masuk mainstream. Tapi bagaimana? Itu persoalan yang hasil dari cadangan pembetulan dapatan. Bagaimana kita nak mentransformasikan atau kita kata meletakkan kembali perundangan Islam itu di tempat yang sewajarnya. Jadi persoalannya bukan apa. Saya ingat apa semua yang dalam Dewan ini tahu. Apa masalahnya. Jadi yang penting ialah bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Jadi kita lihat sekarang ni apakah objektif. Bila kita dah memahami keadaan tersebut, kita bercadang pada waktu itu untuk membuat kajian. Jadi dapatan kajian, bila kita tengok kita ada objektif sebelumnya yang saya telah bentangkan proposalnya kepada Datuk Nik, bila kita dapat dapatan-dapatan dan kita lihat dapatan-dapatan ini tidak menyokong objektif asal, kita buang objektif tersebut. Sebab kajian kita tidak dapat dikaitkan dan tidak dapat membuktikan objektif asal. Katakanlah kita ada 10 objektif, 10 objektif, tetapi kita hanya dapat membuktikan 5, kita buang lagi 5 supaya kita true to our cause.
Maknanya kalau kita hanya boleh dapat membuktikan 5, kita beritahu 5 lah. Kita tak beritahu kita dapat kesimpulan 10. Jadi kalau kita lihat di sini, objektifnya pertama mencerakinkan hakikat semasa sistem perundangan Islam. Bila kita mencerakinkan hakikat semasa sistem perundangan Islam itu, itulah kita dapati apa? Nombor 1, salah tanggap tentang kedudukan kedaulatan Islam di Malaysia dan kaedah-kaedah pembetulan berkesan. Dalam usaha kita mencerakinkan hakikat semasa sistem perundangan Islam dan memberi wajaran kepada keperluan dan keutamaan transformasi. Banyak usaha yang perlu dilakukan, tapi dalam keadaan 2-3 tahun ni kalau kita nak buat transformation, kita perlu memberi keutamaan kepada perkara-perkara tertentu saja dulu. Sebab seperti tadi saya nyatakan bahawa kita terikat dengan masa yang singkat. Katakanlah kita ada 3 tahun untuk proses transformasi, kita perlu memberi keutamaan kepada perkara-perkara tersebut. Apakah perkara tersebut? Itulah dapatan kita. Kita dari 30 dapatan tu, kita ambil 10 yang merupakan keutamaan. Daripada 30 kita ambil 10 dulu. Yang 20 lagi tak apalah, set aside dulu. So apakah 10 itu yang akan kita bentangkan. Kedua, kita dapati bahawa terdapat tanggapan negatif masyarakat Islam dan bukan Islam terhadap agama Islam dan agensi-agensi institusi yang berkaitan dengan perundangan Islam. Itu dapatan kita. Jadi kerana dapatan tersebut, kita perlu membetulkan tanggapan negatif masyarakat Islam. Bagaimana kita melakukannya? Itu saya akan bincangkan. Nombor 3, research ini dapat mengenal pasti kelemahan pelbagai agensi institusi perundangan Islam di semua peringkat, dan kita dapat berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut mengemukakan cadangan perbaikan termasuk kaedah-kaedahnya sendiri. Dan kaedah-kaedah ni dimaklumkan oleh agensi tersebut juga. Sebab kadang-kadang kita macam istilahnya macam masing-masing nak buat pembaharuan, tapi kata IKIM di muka surat 10. Jabatan Peguam Negara di muka surat 5. Jadi we are not on the same page. Tidak. Jadi kita tak bergerak serentak. Kita tak betulkan saf kita itu. Tapi masing-masing ada yang laju, ada yang ke belakang, masing-masing dengan masalah dan cabaran masing-masing. Jadi ini kita lihat di semasa muzakarah tersebut, ramai yang mempunyai niat yang ikhlas untuk membuat sesuatu yang baik untuk sistem perundangan Islam, tetapi kerana kita tidak kemas dari segi pelaksanaan, menjadi sedikit kurang strategik. Jadi siapakah yang akan membetulkan saf itu? Kita di IKIM, saya menggunakan istilah kita di IKIM tu sebab pada waktu itu saya memakai topi IKIM. IKIM memainkan peranan, kita kata spearhead kajian saja. IKIM tidak ada kuasa untuk mengarahkan, contohnya JAKIM untuk 1, 2, 3, 4. IKIM tidak mempunyai kuasa tersebut. Sebagai visi IKIM tu berbeza dengan apa yang sepatutnya atau sebenarnya yang telah digariskan sebagai pusat kajian, dengan pusat kajian yang ada sekarang ni. Jadi untuk mengharapkan IKIM memainkan peranan yang lebih dari itu, saya ingat kurang adil. Keempat, mengkaji kelemahan peruntukan perundangan berkaitan Islam yang sedia ada dan mengesyorkan langkah-langkah penambahbaikan dan aplikasi yang efektif. Makna untuk bergerak, undang-undang itu mesti kemas. Kadang-kadang ada undang-undang yang kemas, pelaksanaan tak kemas. Ada yang undang-undang yang tidak kemas, pelaksanaan lagilah tak kemas. Jadi kita membetulkan dari punca undang-undang itu sendiri. Dan kelima ialah menilai keberkesanan sistem pendidikan perundangan Islam, program latihan modal insan dan mencadangkan mekanisme peningkatan profesionalism pengamal. Jadi kita lihat di peringkat universiti-universiti yang merupakan
latihan kepada modal insan itu tidak bergerak secara strategik dengan universiti-universiti yang sedia ada. Nanti saya akan terangkan bagaimana Akademi Islam berusaha dengan caranya yang tersendiri, Universiti Islam Antarabangsa dengan cara yang tersendiri, dan beberapa UKM dengan cara yang tersendiri, USIM dengan cara yang tersendiri, kerana tidak ada majlis dekan-dekan syariah. Dia masing-masing dengan kurikulumnya yang tersendiri dan kadang-kadang sampai kepada persaingan. Sebenarnya kita tak perlu bersaing, tetapi bersama. Tapi itulah kita cadangkan bagaimana memastikan bahawa barisan kita ini adalah barisan yang kukuh. Jadi itu adalah antara objektifnya, dan saya ada tinggal lebih kurang 20 minit untuk dapatan, ya. Yang ini saya ingat walaupun tak ada PowerPoint, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk, datuk-datuk, datin-datin boleh merujuk kepada kertas yang diedarkan, ya. Saya rasa ada, ya, kertas tersebut. Nombor 1, yang ini bagi yang menghadiri faham bahawa salah satu dapatan yang sangat penting ialah, dan kita letak nombor 1, ya, maknanya yang penting itu mengikut turutan. Salah tanggap tentang kedudukan kedaulatan Islam di Malaysia dan kaedah-kaedah pembetulan berkesan. Bagaimana kita dapat tahu bahawa terdapat salah tanggap tentang kedudukan kedaulatan Islam di Malaysia itu? Kita dapati berasaskan kepada hujah-hujah peguam dalam kes-kes di mahkamah. Makna peguam ni, kita lihat dari hujah-hujah dia, kita terfikir macam mana peguam ni boleh keluar hujah-hujah yang macam itu. Kita dapati kerana kurikulum dari universiti ke universiti sangat berbeza. Sebagai contoh, ya, peguam syar'i yang dihasilkan di dalam negara, di dalam negara melalui proses 4 tahun. 4 tahun untuk mendapat BA Syariah atau LLB Syariah. 4 tahun. Ditambah dengan mengikuti DSLP di merata universiti sekarang ni, ya, ditawarkan, dan ramai berkelompok di universiti yang menawarkan kos yang lebih rendah. Itu satu kelompok. Datang pula satu lagi kelompok yang lulusan luar negara dari negara barat yang tidak mengambil sebarang subjek Islamic law, nil, tetapi melalui proses DSLP. Itu belum lagi luar negara hanya 3 tahun dan setengah universiti 2 tahun. Di dalam perundangan sivil. Saya guna istilah, dan saya tidak malu untuk mengatakan bahawa saya menulis dalam akhbar berkaitan dengan bagaimana seorang yang tidak mendapat didikan dalam bidang syariah boleh menjadi peguam syar'i. Adakah dengan mengikuti DSLP, Diploma in Sharia Law and Practice, itu mencukupi? Kemudian melalui proses yang singkat, iaitu temu bual, saya tak pakai temu duga, temu bual dengan jawatan kuasa peguam syar'i, ya, di setiap majlis agama Islam negeri. Di peringkat jawatan kuasa, saya rasa panel peguam syar'i. Mungkin 15 minit, 20 minit, setengah negeri strict, ya kan, saya dimaklumkan. Contohnya bila dia masuk pergi interview tu, dia bagi satu kitab klasik kan, minta tolong baca kan, ya. Maknanya kalau dia tak belajar kan, dia patutnya tak dapat, tapi bagaimana ada yang lepas. Jadi dia akan berakhir sebagai peguam syar'i yang hanya menggunakan asas rujukan tu undang-undang Islam itu sendiri. Itu sebab kita bezakan undang-undang Islam dengan syariah. Sebab itu kita perlu ketatkan bahagian tersebut. Mereka yang tak ada background langsung dalam BA Syariah atau LLB Syariah tidak layak diterima sebagai peguam syar'i. Kerana kalau kita nak bersifat adil, bersikap adil kepada anak guaman kita, kita mesti memberi perkhidmatan yang terbaik.
Jadi masalahnya ialah mereka yang menjaga pintu-pintu tersebut. Tapi pada masa yang sama kita perlu membuka ruang untuk mereka yang minat dalam perundangan Islam itu belajar tentang perundangan Islam. Tapi itu tidak bermakna mereka perlu diterima sebagai peguam syar'i. Kemudian kita lihat sebab hujah-hujah peguam dalam kes-kes di mahkamah adalah hasil dari didikan. Jadi kita ada peguam modal insan hasil dari universiti awam. Satu. Modal insan hasil dari universiti di barat. Hanya dalam undang-undang sivil. Kita ada peguam syar'i hasil dari universiti Islam dari luar negara. Kekuatannya syariah tetapi mungkin kurang dari perundangan Islam dan dikuatkan dengan diploma syariah dan amalan guaman. So ada 3 track dekat situ. Jadi yang jaga pintu ni kena faham ada 3 track kan, 3 track. Lepas itu kita lihat, ini yang paling penting tulisan-tulisan dalam media cetak dan elektronik. Mana datang tulisan-tulisan yang saya rasa kadang-kadang off tangent. Jadi bila kita menganalisa tulisan-tulisan dalam media cetak dan elektronik itu, kita tahu bahawa terdapat salah tanggap tentang kedudukan dan kedaulatan Islam di Malaysia. Ketiga, program-program dan mesyuarat-mesyuarat yang dihadiri oleh agensi-agensi Islam. Ini kita dapat feedback dari agensi-agensi Islam, pergi mesyuarat, macam mana ni jadinya? Kemudian akhirnya, kempen-kempen di kalangan orang ramai yang menyatakan bahawa Islam hanyalah sebagai agama resmi, bukan agama persekutuan. Termasuk mereka yang berpengaruh. Bila kita tanya, manalah datang pula agama rasmi? Entah orang semua cakap agama rasmi, saya pun agama rasmi. Sebab kalau setiap ahli parlimen contohnya diberi perlembagaan Malaysia, tak jumpa pun perkataan rasmi di situ. Jadi kita perlu mendidik masyarakat kita yang dah terdidik untuk merujuk kepada sumber asal. Dan dalam konteks Islam sebagai agama persekutuan, sumber asalnya adalah perlembagaan. Jadi cadangan pembetulan dalam konteks ini, kita untuk salah tanggap dia lebih banyak kepada persepsi. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak komplain, tapi berusaha untuk menonjolkan tokoh-tokoh yang berpengaruh yang boleh menukar persepsi masyarakat. Jadi siapakah tokoh-tokoh berpengaruh itu? Jadi setiap agensi selepas ini kena duduk dan fikir, siapa orangnya? A, B, C, D, E. Katakanlah kita kumpulkan 20 orang, apakah patut dia dilakukan oleh 20 orang tersebut? Makna kita dah ada data bank. Lepas data bank tu kita kata siapa yang boleh delegate, siapa yang itu. Maknanya perlu langkah strategik untuk mengarus perdanakan tokoh atau ikon perundangan Islam yang berwibawa dalam usaha penerangan. Saya dapat tahu tadi saya sempat singgah di Pejabat Datuk untuk berbincang tentang perkara ini, dan Datuk maklumkan dengan IKIM yang mempunyai radio IKIM dan mempunyai TV IKIM boleh memainkan peranan mengarus perdanakan tokoh dan ikon perundangan Islam. Sebab saya dimaklumkan juga dulu masa duduk di radio kan, kalau radio IKIM promote orang tu sampai jadi terkenal lah. Orang tak kenal pun jadi terkenal. Jadi dalam konteks sistem perundangan Islam, kita mengarus perdanakan ikon perundangan Islam. Siapa orang-orangnya tu, kajian ini tidak ada database tersebut, perlulah ada satu part 2 pula kajian ini. Nombor 2, tokoh-tokoh yang diberi tempat dalam media mesti memberi pandangan yang tepat tentang Islam. Contohnya, katakanlah dia memegang jawatan yang sangat penting dan sangat dihormati,
Tapi apa yang dikatakan itu mesti berlandaskan kepada kajian. Dia tak boleh kata banyak kes di mahkamah syariah, saya tahu ya, banyak kes di mahkamah syariah tertangguh. Saya dah jumpa dah ramai wanita-wanita yang komplain kepada saya. Jadi orang mahkamah kata letihnya kita buat kajian, kita dapati bahawa 80% kes selesai, yang 20% tu yang bising. Sebab yang dah selesai dia diam, sebab dia dah puas hati. Yang masuk dalam paper ni lah yang 20% ni. The noisy lot. Kan? Jadi persepsi itu perlu ditukarkan supaya tokoh-tokoh yang bercakap itu tidak rasa-rasa. Dia mesti berdasarkan kepada kajian. Dan mungkin kita mencadangkan ada satu agensi lah, sama ada IKIM atau siapa saja yang mengambil tanggungjawab sebagai data bank untuk menyediakan maklumat-maklumat tersebut, supaya apabila tokoh ikon itu hendak bercakap, semua maklumat-maklumat tu ada, bagi aja, kemudian diulaslah dan dikupas mengikut keperluan masyarakat yang nak disampaikan. Kemudian media arus perdana harus memberi penerangan dengan tepat. Ini kita memohonlah, saya dimaklumkan ada wartawan-wartawan di dalam dewan ini. Media arus perdana perlu memberi penerangan dengan tepat. Dan perlu ada agensi yang memberi maklumat-maklumat yang tepatlah sebelum wartawan-wartawan kita menulis, ya. Sebab wartawan ni kata, apa saya nak tulis ini, maklumatnya kena tepat supaya saya boleh menulis. Ketiga, mewujudkan momentum dan memberikan kefahaman yang betul melalui program yang berterusan. Tidak bermusim-musim, berterusan. Mewujudkan gagasan pengimbang khusus dalam bidang perundangan Islam. Wujudkan kumpulan pakar untuk memberi penjelasan tentang peruntukan-peruntukan perlembagaan. Menghormati hak taraf darjat kelayakan institusi yang berkepentingan. Selagi ia tidak dinobatkan, maka persepsi negatif ini akan berterusan. Ya? Kita berlandaskan kepada satu kajian, apabila katakan seorang atau 10 orang atau 20 orang atau 100 orang bercakap perkara yang sama, majoriti akan rasa itulah yang betul. Jadi kita mesti memberi maklumat yang tepat supaya persepsi negatif ini dapat ditolak. So dia lebih kepada management of perception. Wujudkan sistem perlindungan dan kawalan terhadap sistem perundangan Islam. Institusi Islam seperti MAIN, JAIN, Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah melakukan transformasi menyeluruh terhadap organisasi masing-masing, bukan pada sistem penyampaian sahaja. Sebab itu, selain dari setiap agensi berusaha untuk memartabatkan atau melakukan dan memacukan transformasi tersebut, ia mesti menjana jambatan antara agensi supaya bergerak bersama-sama. Kemudian ini pun ada pasal media massa, diperingatkan supaya mempertingkatkan lagi tahap tanggungjawab dalam pelaporan. Makna untuk pelaporan yang tepat, kita mesti bertanggungjawab tentang laporan tersebut. Sebab itu setiap agensi agama digalakkan untuk memberi pelaporan dalam bentuk hitam putih. Hitam putih, ada hitam putih. Tak ada kata saya tak cakap pun macam tu, sangat suka. Kemudian kita pergi, walaupun ada tinggal lebih kurang 10 minit lagi, dan saya dimaklumkan tidak ada soal jawab, ya. Tak ada soal jawab, pembentangan saja. Kemasukan ke profesion guaman untuk pelajar lulusan luar negara perlu melalui lembaga kelayakan, qualifying board, seperti majlis peguam. Civil dia ada, tapi syariah saya dimaklumkan masih dalam pipeline, ya. Tapi tak tahu pipeline, ujung pipeline kat sini ke, kat tengah ke, kat ujung, saya tak tahu. Tapi dah 2 tahun ni saya tak ada dengar apa-apa lagi. Kita harap dengan kehadiran Datuk Seri Jamil Khair, pada hari ini kita boleh tahulah setakat mana perkembangan
penubuhan lembaga kelayakan untuk peguam syar'i. Pada yang masa yang sama dia menjaga disiplin peguam syar'i. Akhirnya dalam ruangan membetulkan persepsi ialah pemantapan sistem pengajaran dan pembelajaran program khusus Undang-Undang di Malaysia ini saya dah terangkan tadi ya. Kedua, saya agak cepat sikit. Institusi Kesultanan Melayu perlu diperkasakan. Ya, saya akan ambil intipati saja, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan datin boleh baca. Tapi untuk mengembalikan hak kedaulatan dan kuasa raja, kita perlu melihat semula kepada perlembagaan dan statut-statut lain tentang Islam, orang-orang Islam dan kepentingan mereka serta kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja-Raja Melayu sebagai payung pelindung dan pembela agama. Makna ada satu jawatan kuasa pula kita cadangkan untuk melihat secara terperinci tentang institusi Kesultanan Melayu dalam konteks memperkasakan sistem perundangan Islam. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, penting dalam dapatan dari kajian ini ialah kaedah-kaedah pembetulan persepsi negatif masyarakat tentang fungsi bidang kuasa dan keberkesanan agensi-agensi perundangan Islam di Malaysia. Kita juga bergantung kepada beberapa kajian sebelumnya, nampaknya kita perlu membaiki persepsi negatif ini. Dan saya telah mencadangkan bagaimana cara untuk membaikinya ialah pihak berkuasa dalam hal ehwal agama Islam perlu diberi perhatian bagi memberi penjelasan yang menyeluruh. Ini bukan kerja IKIM seorang, ini bukan kerja satu-satu agensi, mahkamah ke, atau Jabatan Bantuan Guaman ke. Ini adalah kerja setiap orang. Kemudian, keperluan mengadakan master plan dalam pentadbiran hal ehwal agama Islam seperti ICT, ISO, quality atau urus takbir yang baik. Akhirnya mengadakan usaha atau program penerangan bagi menjelaskan bidang kuasa. Kita dapati orang yang kita bertanya itu, dia tak faham bidang kuasa. Bila tak faham bidang kuasa, dia akan menyalahkan institusi tersebut, sedangkan itu kerja institusi lain. Dulu kita kata lembu punya susu, sapi dapat nama. Sekarang ni kita terbalikkan, makna orang lain yang buat silap, orang lain yang kena. Kerana tidak faham tentang peranan dan fungsi institusi-institusi tersebut. Jadi kita tak nak menyalahkan masyarakat dan mengambil tanggungjawab untuk memaklumkan kepada masyarakat peranan institusi-institusi dalam perundangan Islam. Untuk JKSM kita telah terangkan tentang, saya rasa usaha menaik taraf Mahkamah Syariah ini berlanjutan dan saya rasa ini telah dimaklumkan. Banyak berita-berita yang ada di dalam surat khabar menceritakan tentang peningkatan Mahkamah Syariah dan mengemaskini bidang kuasa Mahkamah Syariah termasuk mal dan jenayah dan kadar hukum. Tapi satu yang baru ialah mewujudkan Yayasan Keluarga Islam untuk membantu keluarga-keluarga yang mempunyai masalah di Mahkamah Syariah. Yayasan ini adalah penting kerana untuk memantapkan institusi kekeluargaan itu sendiri. Jadi kalau setiap negeri yang mempunyai Baitul Mal, kalau dia boleh memulakan yayasan ini dan fungsi yayasan untuk memantapkan sistem kekeluargaan di setiap negeri, saya percaya tugas yang besar itu dapat ditanggung serba sedikit. Pernah kita berbincang tu ada soalan, saya pernah baca satu buku. Soalannya ialah bagaimana kita hendak makan seekor gajah. Orang kata haramlah makan seekor gajah, tapi jawapannya kalau gajah itu dipotong kecil-kecil boleh dimakan. Itu cuma analogi lah, menunjukkan benda yang besar sekiranya diagih-agih tugasnya dapat dilaksanakan. Itu untuk JKSM. Jadi saya perlu cepat sebab nampak gayanya ada berapa muka surat saya berlari sekarang ni.
Begitu juga untuk institusi fatwa, kita ini cadangan pembetulan ni seperti yang saya nyatakan hanyalah intipati. Penjelasan ada di dalam laporan, kertas laporan akhir yang pada waktu ini diembargo dan dianggap sulit sehinggalah diisytiharkan tidak sulit. Tapi bagi agensi-agensi kita bekalkan supaya tindakan dapat dilaksanakan. Begitu juga untuk JBG, untuk MAIN dan bahagian penguatkuasaan dan pendakwaan. Nombor 4, mekanisme penyelarasan dan penyeragaman undang-undang Islam di Malaysia. Kita nak selaraskan dan menyeragamkan undang-undang. Ini adalah antara kelemahannya, dan kita mencadangkan mewujudkan satu jawatankuasa penyelaras di peringkat negeri dan persekutuan. Sekarang ni kita ada jawatankuasa teknikal. Tapi jawatankuasa teknikal perlu ditingkatkan kepada satu suruhanjaya supaya dia mempunyai kekuatan untuk menyelaras di peringkat negeri dan peringkat persekutuan. Dan kita juga mencadangkan peranan Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam menentukan sesuatu perundangan Islam di negeri perlu diperkukuhkan bagi tujuan penyelarasan. Dan saya pun ada menyatakan tanggungjawab JAKIM di situ dan tanggungjawab Majlis Raja-Raja. Kita mencadangkan Majlis Raja-Raja merupakan forum terbaik dalam menguruskan isu pindaan undang-undang. Yang lain-lain tu saya ingat adalah cadangan-cadangan biasa. Nombor 5, saya baru separuh sedangkan ada 10. Saya berlari lagi laju. Kaedah-kaedah memperkasakan keberkesanan undang-undang Islam di peringkat negeri dan persekutuan. Bagi MAIN dan JAIN, kita mencadangkan bahawa pegawai-pegawai dakwah serta penguatkuasaan bahasa selain bahasa ibunda oleh pegawai dakwah, supaya dihormati. Sebenarnya walaupun bahasa ini hanyalah satu alat, tapi kalau alat itu tidak dikuasai dengan baik, dia akan dipandang dengan secara negatif. Ini lebih kepada rebranding sistem perundangan Islam itu sendiri. Kedua, menjadikan subjek perbandingan agama sebagai subjek utama kepada pegawai dakwah. Kita tak nak pegawai dakwah hanya tahu agama Islam saja. Bila kita tidak menghormati agama-agama lain juga tidak menghormati agama Islam. Jadi kita mencadangkan pegawai-pegawai ini mengikuti kursus perbandingan agama. Bagaimana? Itu detail lah. Mewujudkan mekanisme di antara pihak berkuasa agama dalam hal ehwal Islam dan pihak berkuasa dalam hal ehwal keselamatan negara. Ini sangat penting. Nombor 6, tiada kerjasama yang sistematik antara agensi-agensi perundangan Islam. Saya pun dapat tahu dalam perbincangan kita, tokek dia ada 3-4 orang. Jadi siapa tokek utama? Supaya saf tu ada satu imam saja. Kan? Kalau tidak, itulah kita kata sembahyang banyak imam. Ni dalam konteks analogi. Nak buat benda yang sama, tapi ramai sangat imamnya. Jadi ni nak ikut imam mana sebenarnya? Jadi kita dalam konteks itu, kita cadangan pembetulan kita seperti biasa. Setiap agensi itu telah kita nyatakan secara terperinci apakah yang perlu dibuat. Dari setiap agensi yang terlibat lah, yang 10 agensi yang terlibat tersebut. Antara yang saya ingin bangkitkan benda yang baru, yang benda yang baru, contohnya bagi nombor 7, iaitu penubuhan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia. Akademi Kehakiman Syariah Malaysia. Sebab pada kita, hakim perlu mendapat latihan yang berterusan. Dari masa ke semasa. Saya dapat tahu juga, akan ditubuhkan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia. Tapi macam biasa saya bertanya, kalau ada pipeline itu di mana di dalam pipeline tersebut? Kemudian kita pergi kepada berlari saya lagi laju.
Nombor 7. Peningkatan profesionalisme modal insan dalam bidang perundangan, menyenaraikan agensi yang perlu dilibatkan bersama, dan setiap agensi itu perlu memainkan peranan yang penting supaya modal insan yang kita keluarkan itu bersesuaian dengan market. Kalau tidak, ahli akademik akan mengajar yang kita guna istilah SS, short sendiri. Sebab itu kita ingin setiap universiti melibatkan setiap agensi berkaitan dengan perundangan Islam supaya pelajar-pelajar semasa dalam latihan memahami tanggungjawab dan bidang kuasa setiap agensi. Dan mereka dalam bidang industri ini boleh dilantik sebagai, kita panggil profesor adjung atau adjunct profesor. Kan? Setengah kuliah atau fakulti telah mula melantik, tetapi dalam rentak yang agak perlahan. Jadi kita mencadangkan, bila kita kata transformasi ni makna terbang. Terbang, dia bukan perlahan-lahan, itu tidak namanya transformasi. Namanya bergerak, tapi bergerak dengan perlahan-lahan. Kemudian saya telah nyatakan tentang pewujudan Majlis Peguam Syar'i, pun saya tidak tahu setakat mana, kita boleh bertanya kemudiannya. Kemudiannya Malaysian Syariah Board, itu antara yang baru yang dicadangkan, dan dalam tempoh 2 tahun itu usaha-usaha telah dilaksanakan. Cuma kita nak lihat usaha-usaha itu dalam proses, macam kalau ibarat saya minta maaf, saya guna sebagai seorang wanita ni, saya nak guna analogi mengandung. Jadi bilakah bayi itu akan dilahirkan? Itu penting. Kemudian bayi itu akan melalui proses-proses menerak, merangkak, berjalan, berlari, terbang. Sebab itu transformasi, walaupun kita guna perkataan transformasi itu peringkat 3 tahun pertama. Kita adakan timeline 3 tahun pertama. Katakan 2015, selepas 2015, bagi masuk saja 2020, kita melihat syariah itu dilaksanakan dengan secara sempurna. Akhirnya, penambahbaikan sistem perundangan Islam berdasarkan penyelidikan. Jadi apa yang berlaku, kita ingin kajian-kajian dilakukan sebelum cadangan-cadangan itu dibuat. Buat dulu kajian, apa yang ada sekarang ni on the ground, sebelum kita melompat dan berlari, apa yang kita ada. Sekarang kita kata kita nak berlari atau kita nak transform, kita nak terbang, tapi sebenarnya kita tak ada sayap. Atau sayap kita diikat. Dia kata berlari, tapi kaki kita diikat. Macam mana nak berlari? Akhir sekali, badan-badan bukan kerajaan berkaitan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dan kita mengakui semasa muzakarah, NGO tidak dilibatkan secara berkesan. NGO ni katakan apalah, kami ada ramai yang ingin membantu tapi tidak dilibatkan, kita pun duduk kat sideline je lah kan. Sama ada bersorak ke apa ke. Tapi kalau nak kami duduk dalam mainstream kan, mengarus perdanakan NGO yang berkaitan dengan sistem perundangan Islam itu sendiri, supaya contohnya usaha untuk melaksanakan literasi undang-undang ni boleh dilaksanakan oleh NGO yang berkaitan. Saya pun seperti yang telah dijanjikan harus tamat pada pukul 12 dan saya wajib menepati waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Saya akhiri pembentangan saya di sini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk tidak puas hati dengan pembentangan saya tadi, boleh merujuk secara hitam putih. Saya percaya kepada hitam dan putihnya supaya saya tidak tersasar dan berkata perkara-perkara yang di luar dapatan kajian ini, yang bukan hasil saya seorang tetapi adalah kerjasama 10 buah agensi, 10 buah agensi yang diketuai oleh IKIM.
Saya mengalu-alukan kehadiran Menteri dah di ujung Datuk Seri. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini kerana memberi kesempatan kepada saya untuk membentangkan dapatan, ya, bukan saja dapatan mengikut turutan kepentingan, iaitu hasil dari perbincangan selama 2 tahun 30 dapatan, tapi kita telah mengutamakan 10 dahulu supaya 10 ini dapat dilaksanakan dalam tempoh insya-Allah 30 tahun. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Profesor di atas pembentangan itu tadi. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebagai memerlukan majlis, pihak majlis memohon agar hadirat sekalian berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Satu Malaysia. Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. dunia yang megah dengan misi yang gagah, Kerana perpaduan kita masih bersama. kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana. Seia, sekata, sehati dan sejiwa. Membina masa hadapan menuju kejayaan. Kita semua rakyat Malaysia
Terima kasih dan hadirin dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datin Dr. Azizan Baharudin, Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamarudin, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang amat arif, Sahibus Samaha, Sahibul Fadilah, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang diucapkan ke Institut Kefahaman Islam Malaysia bersempena dengan Majlis Pembentangan dan Sidang Media Kajian Pemacuan Transformasi Sistem Perundangan Islam di Malaysia tahun 2010 hingga 2012, Anjuran Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Asim Ismail. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atih wa hadana li ibadatihi wa khassana bi risalatin habibihi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu bersempena dengan Majlis Pembentangan dan Sidang Media Kajian Pemacuan Transformasi Sistem Perundangan Islam di Malaysia, agar program ini dianugerahkan hidayah dan taufik. Semoga segala urusan kami berjalan dengan lancar, beroleh kejayaan dan keberkatan. Justru itu, ya Allah, Engkau bukakan hati-hati kami, kefahaman yang mendalam, dan anugerahkanlah kami sifat kesungguhan dan ketekunan agar kami dapat mengambil manfaat daripada majlis pembentangan ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan ilmu, kemantapan iman dan cetusan idea yang bernas bagi kami meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam bidang perundangan agar kami dapat memberi sumbangan kepada pembangunan agama, negara dan ummah keseluruhannya. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati dan sanubari kami. Engkaulah yang lebih mengetahui hajat dan tujuan kami pada saat ini. Kami mengakui dengan penuh kesedaran dan keinsafan tentang kebesaran dan kekuasaan-Mu, ya Allah. Lantaran itu, ya Allah, kami menadah tangan memohon keselamatan dan kesejahteraan yang berterusan, juga kesyukuran yang tidak terhingga atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Amin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Asim di atas pimpinan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis tengah hari ini dimulai dengan mempersilakan Yang berbahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Baharudin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang bahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamaluddin, Rektor Universiti Islam Antarabangsa. Yang bahagia Profesor Datin Dr. Azizan Baharudin, Timbalan Ketua Pengarah IKIM. Yang Arif, pasukan kajian yang terdiri dari wakil-wakil agensi Islam. Juga ahli jawatankuasa substantif kajian pemacuan transformasi sistem perundangan Islam di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Yang berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, kajian pemacuan transformasi sistem perundangan Islam di Malaysia ini sebenarnya bermula dengan muzakarah pakar memperkasakan undang-undang berkaitan Islam, peranan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang diadakan pada tanggal 2 Mac 2010 di IKIM di bawah penjelasan yang bahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamaluddin yang pada ketika itu sebagai Timbalan Ketua Pengarah IKIM. Retitan daripada muzakarah pakar berkenaan dicadangkan supaya program akademik ini dikembangkan sebagai suatu kajian yang lebih serius dan mendalam. Merasakan IKIM sebagai agensi Islam yang strategik, maka permasalahan yang berlaku dalam perundangan Islam di Malaysia cuba diberikan perhatian yang serius. Dan ini sememangnya merupakan sebahagian daripada peranan IKIM bagi kemaslahatan umat Islam di Malaysia dan hal ini dari aspek perundangan Islam. Antara objektif kajian ini adalah untuk pertama, mengenal pasti keberkesanan peranan agensi-agensi perundangan Islam di Malaysia. Kedua, mengenal pasti kedudukan dan keberkesanan mekanisme penyelarasan dan penyeragaman undang-undang Islam di Malaysia. Ketiga, mengenal pasti tahap kerjasama antara agensi-agensi perundangan Islam di Malaysia. Keempat, mengenal pasti tahap keperluan usaha bagi mempertingkatkan profesionalisme modal insan dalam bidang perundangan di institusi pengajian tinggi. Kelima, mengenal pasti keperluan usaha untuk menambah baik sistem perundangan berdasarkan penyidikan. Dan seterusnya yang keenam, mengenal pasti tentang tahap peranan badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan dengan agensi perundangan Islam atau sistemnya yang dimanfaatkan. Penyidikan tentang perkembangan dan pemekasaan undang-undang Islam di Malaysia telah dicadangkan dalam mesyuarat jawatankuasa akademik pada April 2010 dan pegawai penyelidik dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM dilantik sebagai penyelaras. Pada awalnya, kajian ini hanya melibatkan wakil-wakil dari Jabatan Peguam Negara dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Perkembangan berlaku dalam pasukan kajian yang akhirnya melibatkan 10 agensi. 10 agensi ini termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Bantuan Guaman, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSN, Jabatan Peguam Negara, JPN, Persatuan Pegawai-Pegawai Syariah Malaysia, PPSM, Persatuan Peguam Muslim Malaysia, PPMM, Persatuan Peguam-Peguam Syari'i Malaysia dan juga Akademik Aidit Sdn Bhd. Ahli-ahli jawatankuasa substantif kajian ini termasuklah dari Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dan Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Bagi memenuhi matlamat kajian ini, kita laksanakan Konvensyen Pemacuan Transformasi Sistem Perundangan Islam di Malaysia pada tanggal 5 hingga 6 April 2011 dengan kerjasama Majlis Agama Islam Selangor. Dapatan yang kita peroleh dalam konvensyen ini, kemudiannya kita saring dan kita murnikan melalui muzakarah pakar bagi pemurnian dapatan kajian pada 27 Julai 2011. Bukan sahaja pakar-pakar perundangan Islam yang menghadiri muzakarah ini, tetapi juga dari kalangan pakar-pakar dari pelbagai disiplin ilmu yang relevan. Sebelum pelaksanaan konvensyen itu, kita telah melaksanakan kajian yang dilakukan secara tinjauan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap fungsi-fungsi institusi-institusi Islam di Malaysia yang melibatkan pihak UIAM, JKSN, Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh negara, JBG dan PJSM.
Dan akhirnya pihak urus dia iaitu ketua projek dan penyidik di IKIM membuat pemuniaan demi pemuniaan yang terpaksa mengambil suatu tempoh masa sehinggalah sebagaimana yang dapat kita hasilkan secara bersama ini sebagai laporan kajian pemacuan transformasi sistem perundangan Islam di Malaysia. Apa yang kita hasilkan ini sebenarnya penjelasan kepada amanah kita sebagai agensi-agensi Islam di Malaysia bagi membangunkan dan memantapkan lagi mekanisme perundangan Islam di Malaysia demi maslahah ummah. Marilah kita bersama-sama lagi mengembeling keupayaan yang kita miliki bagi fasa seterusnya dalam memantapkan sistem perundangan Islam di Malaysia yang sedia ada. Untuk yang berhormat Datuk Seri, saya bagi pihak mengucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan seterusnya menerima laporan ini dari sudut penemuan, dapatan dan cadangan-cadangan bagi permasalahan yang wujud. Mudah-mudahan usaha kecil kami ini akan membantu pemerintah kita, insya-Allah. Sebelum saya akhiri kata-kata saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih saya kepada Ketua Projek yang bahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamaruddin yang tetap meneruskan tugas menyempurnakan kajian ini walaupun sudah tidak bersama di IKIM lagi. Dr. Wan Azhar bin Wan Ahmad, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM, Puan Siti Samsiah, Pegawai Penyidik IKIM, agensi-agensi yang terlibat, orang-orang persaingan dan juga semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menyempurnakan kajian ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas ucapan alu-aluan itu tadi. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khir bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengacara majlis, yang dihormati dikasihi Yang Bahagia Datuk Haji Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah IKIM, Yang Bahagia Profesor Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamaruddin selaku Rektor Universiti Islam Antarabangsa UIAM, merangkap Ketua Kajian, Bahagia Datin Dr. Azizan, Timbalan Ketua Pengarah IKIM, pasukan kajian yang terdiri daripada pelbagai wakil-wakil agensi negeri, wakil-wakil media, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pertamanya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk bersama-sama dalam satu majlis pemacuan transformasi sistem perundangan Islam di Malaysia yang telah pun berlangsung pada hari ini, dan saya mengharapkan apa yang telah pun dibentangkan dan dapatan-dapatan daripada kajian yang dibuat dapat kita jadikan sebagai satu landasan untuk titik tolak menggerakkan ke arah lebih memperkukuhkan perundangan Islam ataupun apa yang kita katakan dengan mahkamah-mahkamah syariah yang ada di seluruh Malaysia. Kata-kata kajian dan dapatan-dapatan yang dibuat, dia menjadi longgokan kertas kerja yang panjang dan disimpan di dalam simpanan masing-masing. Saya pun dulu rajin kolek simpan macam-macam kertas kerja. Jadi kertas kerja itu kekal begitulah. Kekal sebagai kertas yang bekerja, tapi tindakan proaktif yang lebih menggamit kepada kejayaan bagi sesuatu kajian dan dapatan tersebut. Apapun kita dapat memahami bahawa bila mana sebut katakan kajian dapatan ini dalam konteks agama Islam, dia harus juga dilihat bukan dalam satu skop, satu dimensi, tetapi juga harus melihat dan memahami secara mendalam tentang Islam sebagai agama persekutuan, dan juga memahami bahawa
jadual 9 perlembagaan negara, peruntukan agama dan sebagainya adalah merupakan hal dan juga kuasa yang berada di tangan negeri masing-masing. Kita juga harus wajar melihat satu lagi ruang di mana bahawa di negara kita Malaysia, 14 buah negeri, kita ada 9 buah yang mempunyai raja dan sultan dan 5 yang tidak mempunyai raja dan sultan. Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Melaka, Sabah dan Sarawak, dan the rest yang 9. Maka apabila sesuatu perubahan yang menyentuh soal keagamaan dan sebagainya, ianya harus mendapat perkenan daripada negeri-negeri masing-masing, terutamanya 9 negeri yang saya sebutkan. Dan bukan begitu saja, dia harus akhirnya dibawa ke Majlis Raja-Raja untuk pertimbangan dan juga kelulusan pelaksanaan apa saja hal yang menyentuh soal yang berkaitan dengan agama Islam dalam konteks negara kita Malaysia. Dan saya melihat ini merupakan sesuatu yang begitu unik dan keunikan yang membawa kepada positif dan keindahan, maka kita wajar untuk mengusahakan untuk mempertahan dengan sebaik mungkin. Dan sebelum daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat dalam konteks negara kita Malaysia bahawa kita ada dua sistem yang telah pun berjalan, legal dualism di atas pendekatan terbaik negara yang masih lagi diperdebatkan. Bahkan bukan takat dua sistem. Kalau kita bincangkan Sabah dan Sarawak, kita ada custody court, ada mahkamah adat dan sebagainya. Sedar ataupun tidak, boleh saya simpulkan bahawa dua sistem perundangan yang dikahwinkan ini, kalau boleh saya istilahkan dikahwinkan dalam konteks negara, tidak dinafikan sedikit sebanyak. Ada juga pada perkara-perkara yang tertentu boleh memahami, membawa kepada kesilapan pandangan terhadap perundangan Islam dalam konteks orang-orang Islam maupun yang bukan Islam. Jadi persepsi negatif ini terhadap perundangan Islam pada hari ini harus kita tangani dan kita perbetulkan dengan penuh hikmah dan penuh wisdom. Dan Islam dan institusinya harus dibela dengan sebaik mungkin. Dan tidak syak lagi kajian yang diketuai oleh IKIM yang dipimpin oleh Datuk Profesor Zaleha yang berusaha ke arah objektif murni tersebut. Walaupun saya sempat dengar tadi seminit je Profesor, tapi saya dapat merasakan ianya merupakan satu kesimpulan yang boleh menggerakkan lebih ke hadapan lagi Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, Kehakiman Syariah dan juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang Islam dalam konteks negara kita Malaysia. Saya juga baru-baru ni berjumpa dan bertemu dengan rakan-rakan daripada bahagian penguatkuasaan dan juga bahagian pendakwaan di ketua-ketua pendakwa syar'i dan juga penguatkuasa syar'i di setiap negeri yang berkumpul di Kuala Lumpur yang diurus oleh pihak JAKIM. Dan dalam pertemuan tersebut saya juga melihat ada beberapa banyak kekangan-kekangan yang perlu dilihat secara serius dan perlu disegerakan. Maksud saya, kalau kita melihat di dalam konteks perjawatan sebagai contoh, maka perjawatan itu memerlukan kepada kita menguruskan dengan sebaik mungkin. Kerana maklum bila nak pergi berlawan bukan soal erti kata lawan tenaga, tetapi lawan hujah yang dicampur dengan pengalaman dan juga dengan perjawatan dengan body yang dibawa yang memiliki kekuatan di sudut skim perkhidmatannya, dia akan lebih meyakinkan orang yang bahagian pendakwaan dan juga bahagian penguatkuasaan. Tapi kalau dia pergi LS berapa 41 ke 44 gitulah lebih kurang. Jadi dia kata tu kami nak berlawan dengan hebat-hebat ni Musa, Isa, semua keturunan nabi-nabi yang ada ni. Jadi begitu menghambat untuk nak dilawan ialah Isa sebagai bekas presiden Persatuan Peguam Syar'i. Jadi bila dia dengar nama bekas presiden tu pun walaupun dah bekas tapi terasa kemas tu ada lagi lah. Jadi maknanya pihak bahagian pendakwaan juga memerlukan pemerkasaan kepada kejawatan yang mereka miliki. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tentang tadbir urus mahkamah syariah,
keprihatinan dan penemuan kajian adalah selari dengan usaha-usaha yang sedang dilakukan kerajaan untuk menaik taraf kualiti modal insan dan prasarananya. Kedudukan yang arif para hakim Mahkamah Syariah hari ini kelihatan bertambah baik dan semakin ketara dengan hakim-hakim Mahkamah Sivil. Begitu juga dengan peluang peningkatan kerjaya yang lebih baik untuk kaki tangan mahkamah di bahagian-bahagian lain. Dalam konteks ini, saya menyeru negeri-negeri yang masih belum menyertai skim gunasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM untuk menimbangkan bagi berbuat demikian dalam masa yang terdekat. Di samping itu, kerajaan juga sedang berusaha gigih untuk menjayakan perubahan struktur mahkamah daripada 3 kepada 5 lapisan 5 tiers agar lebih sebanding dengan struktur mahkamah sivil. Ini salah satu keutamaan misi peribadi saya selaku penerima amanah jawatan menteri ini. Saya katakan begitu ialah kerana kita ingin melihat kalau hari ini mahkamah syariah hanya sekadar mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah raya syariah, maka ada ruang yang boleh kita pertingkatkan paling tidak sebanding dengan mahkamah sivil dengan kita mewujudkan 5 tiers, 5 tingkat seperti mana mahkamah rendah syariah, mahkamah tengah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah dan satu lagi majlis rayuan syariah. Kita melihat ini merupakan salah satu daripada pemerkasaan terhadap mahkamah itu sendiri sekaligus mengangkat martabat undang-undang ataupun mahkamah syariah ataupun perundangan syariah itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saranan untuk mewujudkan Jabatan Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Syariah untuk membaiki pengurusan kenaikan pangkat dan perkhidmatan pegawai dan hakim syar'i, saya fikir tidak bangkit kerana ianya boleh kita perkasakan melalui JKSM yang telah sedia ada. Berkenaan mekanisme penyelarasan dan penyeragaman undang-undang Islam di tanah air, ia sebenarnya merupakan usaha yang berterusan bagi pihak kerajaan dan kita hanya perlu memantapkan institusi yang sedia wujud untuk tujuan ini. Selain JKSM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM turut dan boleh dan telah memainkan peranan yang serupa. Selaku urustia di peringkat negara, JAKIM telah memainkan peranan yang begitu bersungguh-sungguh, terutamanya dalam peningkatan mahkamah syariah dan sebagainya. Penyelarasan undang-undang sivil dan Islam adalah satu dimensi lain penyeragaman dan perasaan yang tidak kurang pentingnya. Ini juga satu dimensi yang juga amat menuntut kepada kita untuk melihat ianya secara serius. Kita telah mempunyai sebuah jawatankuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil di JAKIM. Di peringkat JAKIM, jawatan ini telah pun diwujudkan dan telah pun digerakkan sekian lama. Dan jika dirasakan jawatankuasa ini terhad dan kajian ini mendapati bahawa ia perlu dinaik tarafkan kepada sebuah suruhanjaya, ia mungkin boleh dimajukan kepada peringkat kepimpinan negara insya-Allah. Jadi sebagai contoh, jika skopnya hanya melihat persamaan-persamaan yang ada untuk diguna pakai dalam enakmen undang-undang Islam, ia boleh diluaskan lagi untuk meliputi pelarasan dan pengharmonian undang-undang syariah hingga ke tahap memartabatkan lagi undang-undang syariah. Yang bagi Tan Sri, Datuk-Datuk dan tuan-tuan dan puan sekalian, melihat kepada dapatan dan laporan kajian, begitu banyak perkara yang perlu dan boleh dilakukan ke arah mengubah persepsi masyarakat tentang Islam dan institusi-institusinya. Lebih utama daripada itu, cadangan langkah pembetulan dan penambahbaikan ke atas dan oleh pihak-pihak yang diamanahkan, baik secara rasmi dan tidak rasmi, untuk benar-benar mengangkat kedudukan Islam yang selayaknya dalam sistem dan amalan pemerintahan dan tadbir urus negara. Untuk merealisasikan visi misi di atas, ia menuntut kerjasama yang akrab semua pihak daripada parti politik, agensi-agensi kerajaan sama ada di peringkat pusat atau negeri, sektor swasta, institusi-institusi pengajian tinggi IPT, badan-badan bukan kerajaan NGO dan malahan hingga kepada individu-individu tertentu. Semua sumber ini perlu digemelingkan dengan sistematik untuk melahirkan hasil terbaik yang paling maksimal. Dan dalam konteks ini juga saya percaya
kehendak politik yang kuat, strong political will, adalah antara prasyarat yang penting. Pengislahan ataupun transformasi tidak akan menjadi kenyataan tanpa dorongan, sokongan, desakan dan kemahuan yang lebih bertenaga daripada institusi-institusi, agensi-agensi, individu-individu yang dimaksudkan, termasuklah majoriti rakyat yang peka dan prihatin sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada suatu kaum, melainkan mereka lah, yakni kaum itu sendirilah, individu itu sendirilah, organisasi itu sendirilah yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mengakhiri ucapan, kita berharap agar dapatan dalam pembentangan ini dapat dimanfaatkan dengan sewajarnya. Syabas, tahniah atas segala usaha pihak-pihak yang terlibat menjayakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri di atas ucapan itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, majlis hari ini diteruskan dengan penyerahan laporan kajian kepada wakil-wakil agensi. Untuk itu, majlis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri bagi menyempurnakan majlis penyerahan ini. Pertamanya, dipersilakan yang berbahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan mewakili Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang keduanya, dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamaruddin mewakili Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya dijemput yang berbahagia Dr. Wan Azhar Wan Ahmad mewakili Datuk Haji Wan Muhammad Daud Sheikh Abdul Aziz sebagai AJK Substantif. Seterusnya dipersilakan Tuan Muhammad Syakir Abdul Hamid dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Seterusnya dipersilakan Puan Nafizah binti Mat Fauzi dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Seterusnya dipersilakan Puan Hajah Nur Hadina dari Jabatan Bantuan Guaman. Seterusnya dipersilakan Tuan Muhammad Yusof Sulaiman dari Persatuan Pegawai-Pegawai Syariah Malaysia. Seterusnya dipersilakan Tuan Haji Muhammad Isa Abdul Ralim sebagai AJK Substantif. Seterusnya dipersilakan Tuan Muiz Basri dari Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Dan akhir sekali dipersilakan Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Muhammad Hashim dari Persatuan Peguam Muslim Malaysia.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Yang Berhormat menyempurnakan majlis penyerahan laporan kajian kepada wakil-wakil agensi sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Haji Baharom. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk. Hadirin sekalian, dengan itu berakhirlah majlis kita pada hari ini. Bagi pihak Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih khasnya kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, wakil-wakil agensi yang terlibat dalam kajian ini, pihak media dan hadirin hadirat yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Seterusnya, sebelum ke Dewan Sajian, pihak media dijemput bersama-sama Yang Berhormat Menteri dan Datuk Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia serta Ketua Kajian Yang Berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Zaliha Kamaruddin ke bilik gerakan untuk sidang media. Dengan itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.